Jangan biarkan perahu hanyut tak berpenghuni, nanti hanyutnya tidak singgah ke pelabuhan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Hawa binti Nanian daripada Seksyen 4 Pemikiran Kritis dan Kreatif. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan tentang satu isu, iaitu isu pembuangan bayi. Pada 10 Julai 2020, polis menahan pelajar kolej dan teman lelakinya masing-masing berusia 18 tahun bagi membantu siasatan kes bayi dicampak dari tingkat 13. Remaja itu dipercayai ibu kepada bayi itu dan dipercayai dia menyembunyikan kehamilannya daripada keluarga. Seorang bayi perempuan ditemui di longkang jalan kebun di Kampung Solo, Tangkak, Johor. Bayi masih bertali pusat itu dipercayai lahir kurang 24 jam sebelum dibuang. Pemeriksaan mendapati bayi dalam keadaan sihat dan dihantar ke Hospital Tangkak untuk pemeriksaan lanjut. Tiada sebarang dokumen atau barang milik bayi ditemui. Sedang kita dilanda dengan pandemik COVID-19, kita juga digemparkan dengan isu pembuangan bayi yang semakin kerap dipaparkan melalui media massa, media elektronik dan corong-corong radio. Pembuangan bayi ini adalah tindakan menghapuskan atau menghilangkan anak yang baru dilahirkan ke merata-rata tempat tanpa sedikit pun rasa simpati atau berperi kemanusiaan. Menurut Suhaila Ali, mereka yang terlibat dengan masalah pembuangan bayi ini adalah mereka di antara 18 hingga 25 tahun. Kebimbangan semakin membakar apabila mereka merupakan golongan pemimpin masa hadapan. Statistik menunjukkan bahawa sebanyak 103 kes dicatatkan pada tahun 2014 dan terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 dan mencatatkan jumlah kes sebanyak 577. Daripada jumlah itu, sebanyak 435 bayi dibuang didapati baru dilahirkan, manakala sebanyak 142 lagi adalah dalam bentuk janin bayi. Berdasarkan statistik oleh Bahagian Siasatan Seksual, Penderaan dan Kanak-kanak (PDRM) bagi tahun 2014 hingga 2018 mendapati individu yang membuang bayi atau janin gemar menjadikan kawasan perumahan sebagai lokasi melakukan kegiatan itu berdasarkan 170 kes dilaporkan. Selain itu, suspek didapati gemar membuang bayi atau janin di dalam tandas iaitu sebanyak 74 kes, pusat pembuangan sampah 51 kes, masjid dan surau 44 kes, loji, longkang dan pusat kumbahan 44 kes, tepi kedai dan bangunan 33 kes, tepi jalan 28 kes dan di semak sebanyak 23 kes. Antara faktor yang menyumbang kepada isu pembuangan bayi ini adalah kesibukan ibu bapa bekerja sehingga menyebabkan anak-anak kurang kasih sayang dan hilang tempat bermanja. Memang tidak dinafikan dalam era globalisasi ini, kos sara hidup sangat tinggi sehingga menyebabkan isteri atau ibu terpaksa bekerja untuk membantu menampung kos sara hidup. Namun, kesibukan ibu bapa bekerja telah mendorong kepada kelalaian mereka terhadap anak-anak mereka yang perlukan perhatian. Sebagai contoh, ibu bapa akan pergi ke tempat kerja di awal pagi dan pulang setelah larut malam. Oleh sebab itu, masa yang mereka luangkan bersama anak-anak mereka adalah sangat singkat, memandangkan mereka berasa penat setelah pulang dari tempat kerja kerana kesesakan lalu lintas dan anak-anak juga telah tidur. Impaknya, anak-anak akan berasa terpinggir dan terabai. Hubungan kekeluargaan menjadi renggang menyebabkan anak-anak banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan mereka dan berkemungkinan besar mereka akan terlibat dengan pergaulan bebas. Hal ini kerana anak-anak akan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kerana mereka mempunyai nilai dan sifat yang hampir sama, dan pergaulan bebas yang melampau akan mendorong kepada seks rambang. Dan kehamilan yang disebabkan seks rambang adalah kehamilan yang tidak diingini. Dan mereka yang berada dalam situasi ini berasa buntu untuk mencari jalan penyelesaian kerana mereka dianggap telah menconteng arang di muka ibu bapa, dan mereka mencari jalan mudah dengan membuang bayi tersebut tanpa sedikit pun rasa simpati dan bertanggungjawab. Sementara itu, sikap ingin tahu yang lahir dalam diri anak-anak turut menyumbang kepada isu pembuangan bayi. Hal ini kerana
ketika usia remaja, semangat ingin tahu yang lahir dalam diri anak-anak adalah sangat tinggi. Dan ketika usia remaja, mereka berfikiran bahawa jika mereka mencuba perkara baru, mereka akan menjadi lebih matang. Dan pada ketika usia ini jugalah, mereka hanya fikirkan keseronokan dan kegembiraan tanpa memikirkan impak sesuatu perkara tersebut atau kesan baik buruk daripada sesuatu perkara tersebut. Kadang-kala, perkara yang dilarang seperti seks rambang turut menjadi sasaran mereka. Selain daripada itu, sikap masyarakat yang suka mengutuk dan menghina turut menyumbang kepada isu pembuangan bayi. Sebagai contoh, mereka yang HAM yang disebabkan seks rambang pasti akan mendapat hinaan dan kutukan daripada perbuatan mereka yang tidak senonoh, dan mereka dianggap telah menjatuhkan maruah keluarga. Oleh itu, mereka berasa tertekan dan mencari jalan penyelesaian dengan membuang bayi tersebut untuk mengelakkan diri mereka daripada dibenci oleh masyarakat. Sesungguhnya, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik dan mencorak anak-anak. Hal ini kerana anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Memandangkan ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan mereka, setiap perlakuan ibu bapa akan mempengaruhi anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang sempurna dan sepenuhnya kepada anak-anak untuk membentuk pribadi dan sasiah anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Selain itu, ibu bapa haruslah mengawasi pergaulan anak-anak supaya mereka tidak terlibat dengan pergaulan bebas. Ibu bapa harus bertindak sebagai rakan kepada anak-anak mereka dan menerapkan nilai-nilai murni dan memberi sepenuh kasih sayang kepada anak-anak mereka agar mereka berasa dihargai dan disayangi. Secara tidak langsung akan mengelakkan mereka daripada berasa tertekan, yang seterusnya akan membawa mereka kepada pergaulan bebas yang boleh menyebabkan mereka terjerumus dengan unsur penzinaan. Di samping itu juga, kerajaan memainkan peranan penting dalam menangani isu pembuangan bayi ini. Antara langkah yang boleh dijalankan oleh pihak kerajaan ialah mengadakan kempen katakan tidak kepada pembuangan bayi. Dalam kempen ini, pihak yang terlibat boleh menjelaskan keburukan kes pembuangan bayi ini apabila berlarutan. Antaranya, kadar kematian bayi akan meningkat, bayi tidak akan mendapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu kandungnya jika dijaga oleh keluarga angkat, dan kemungkinan besar ibu yang melahirkan bayi ini akan mendapat jangkitan kerana melahirkan bayi tanpa pengawasan doktor. Seterusnya, kerajaan juga perlu memastikan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bayi ini tidak terlepas daripada hukuman yang telah ditetapkan, iaitu gantung sampai mati, manakala maksimum penjara 20 tahun atas kesalahan percubaan membunuh. Manakala denda maksimum RM20,000 atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya sekali atas kesalahan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Hukuman ini perlu dilaksanakan sebagai pengajaran dan iktibar kepada pesalah dan orang di sekeliling supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kesimpulannya, masalah pembuangan bayi ini tidak seharusnya dipandang enteng. Dalam hal ini, semua pihak haruslah memberi komitmen yang sepenuhnya. Kita tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab ini kepada satu pihak sahaja. Sebaliknya, kita haruslah berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk menyelesaikan masalah ini sebelum ianya menjadi lebih serius. Apa yang saya dapat daripada tugasan ini adalah setiap individu haruslah cakna dengan isu semasa, dan sebagai seorang mahasiswa, kita seharusnya tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan pesanan saya, jika kita ada masalah, berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi oleh emosi dan naluri kerana ia merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang paling berkesan. Dan janganlah sesekali kita terlibat dengan unsur negatif. Akhir kata, jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tetapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.